KPM. Dah start? Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Nama berita. Yap, saya Akmal Nazri. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, sekarang ni saya nak tanya kepada calon-calon SPM 2021. Siapa yang mengambil mata pelajaran geografi? Cuba angkat tangan sikit. Wah, ramainya. Ada dalam 100,000 tu. Anda cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan seorang guru. Kenapa saya tersasul? Sebab cikgu ini cukup luar biasa. Katanya dah lebih 10 kali dah keluar TV di Didik TV ini. Memang hebatlah cikgu ni. Nak tahu siapa agak dia? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Redah selagi mampu. Kalau anda tengok profil gurunya tadi dah tahu dah siapa gurunya kan. Ini dah kita bersama dengan Cikgu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap kali kalau beliau ni keluar kan, dia akan membawa satu watak yang berbeza-beza ya cikgu ya. InsyaAllah selagi mampu. Selagi mampu kan. Okey, cikgu, saya nak tahulah kan. Untuk hari ni kita nak sentuh bab apa dalam geografi? Okey, hari ni. Saya apa rasa tu? macam ada kena dengan taburan penduduk dunia, cikgu. Bijak meramal. Bijak meramal. Bukan bijak merakmal. Bijak meramal. Okey. Betul lah tu. Okey. Taburan penduduk dunia. Taburan penduduk dunia yang mana merupakan bagi tingkatan 4, geografi cikgu kan? tingkatan 4. Bab yang ke-11. Bab yang ke-11. Bab yang ke-11. Okey, jadi cikgu mungkin boleh terangkan secara ringkas lah apa yang kita akan belajar dalam taburan penduduk dunia tu, cikgu. Okey, kita akan tengok apa jenis-jenis taburan penduduk. Apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk? Apa sebab dia? Dan apakah kesan sekiranya taburan sesuatu penduduk di satu kawasan. Contoh je lah kan. Kalau kat situ ramai orang, apa yang berlaku? Kalau kat sini kurang orang, apa yang berlaku? Macam itulah lebih kurang kan. Tak naklah cerita banyak-banyak, nanti kita belajar. Kejap lagi lah. Kejap lagi kita akan masuk dalam bab tersebut. Tapi apa-apa pun, ingat kita belum menang lagi. Dan kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Fitri seperti biasa untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh cikgu? Okey. Kita lurus ke macam ni? Saya ikut cikgu lah. Okey. Silakan cikgu gunakan gel pemas kuman yang ada di atas meja. Saya mula dulu. Alright. Silakan Akmal. Okey. Diikuti dengan saya. Baik, kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19, cikgu. Amin, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah gurunya siapa. Mata pelajaran pun kita dah tahu. Bab apa. Cuma satu lagi perkara yang kita tak tahu ni, iaitu sekolah pilihan hari ini. Dengan ini saya berbesar hati ingin menjemput daripada murid-murid sekolah menengah kebangsaan Jalan Arang, Kuching, Sarawak. Hello, apa khabar? Baik. Hai. Hello, nama berita? Mana? Wah, macam kita tengah buat satu konsert, cikgu. Konsert di Sarawak. Okey, ini saya nak tahu dulu. Nama ni, katanya nama awak Gridonia, betul ke? Ya, betul. Sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Nama saya Gridonia. Umur 17 tahun. Saya bersekolah di SMK Jalan Arang. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi seorang jururawat. Aduh, tiba-tiba hati saya sakit, cikgu. Okey, itu dia Gridonia. Dan seterusnya, namanya adalah Jun. Betul ke Jun? Betul. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Jun Marie Telesai. Saya berumur 17 tahun. Saya bersekolah di SMK Jalan Arang. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang arkitek.
Wah, terbaiklah Jun. Okey, seterusnya adalah Ara Johari. Betul ke nama Ara Johari? Oh, bukan, Elisha maksud saya. Silakan. Okay, hai. Hai, nama saya Elisha Angel. Saya bersekolah di SMK Jalan Arang. Baik. Dan cita-cita saya ingin menjadi juruterbang. Pilot cikgu. Juruterbang. Cikgu, nanti boleh kita dapat tiket percuma. Betul. Terima kasih. Hari-hari balik Sarawak. Okey, seterusnya ini dia. Katanya cukup famous di sekolah SMK Jalan Arang ni. Jeremy, apa khabar? Khabar baik. Ya. Sila perkenalkan diri anda. Saya Jeremy Geran, saya berumur 17 tahun. Okey. Dan saya bersekolah di SMK Jalan Arang dan cita-cita saya adalah pembantu perubatan. Pembantu perubatan, terbaiklah Jeremy. Okey, seterusnya. Aaron, katanya awak ketua kelas, betul ke Aaron? Aaron? Betul. Okey. Sila perkenalkan diri awak. Hai, salam sejahtera. Nama saya Aaron Michael. Saya berumur 17 tahun. Okey. Saya bersekolah di SMK Jalan Arang. Alright. Saya bercita-cita menjadi seorang anggota polis. Anggota. Tuan? Apa khabar Tuan? Okey. Khabar baik. Okey. Dia balas cikgu. Okey, terbaik. Okey, terakhir sekali. Siapa namanya? Katanya Estefania. Betul ke saya sebut nama awak? Hello? Hello? Hello. Okey. Hello. Sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Nama saya Estefania If. Saya berumur 17 tahun. Okey. Dan saya bersekolah di SMK Jalan Arang, Kuching, Sarawak. Dan cita-cita saya ialah seorang peguam. Terbaik cikgu. Okey, saya nak tanya kepada ketua kelas tadi, Aaron, apa pandangan awak lah kan tentang mata pelajaran geografi? Betul ke mata pelajaran ni senang nak dapat A? Lebih kurang senang. Ada yang senang, ada yang susah. Apa yang awak suka sangat dalam mata pelajaran geografi ni sebenarnya? Saya suka pasal peta dunia. Nak tahu peta cari dunia. tentang peta dunia. Terbaiklah. Awak sepatutnya jadi pilot tau. Sebab mengenali peta dunia tu kan. Okey, itu kata Aaron. Tapi kalau kata Jun pula, kenapa awak memilih mata pelajaran geografi ini dan kenapa awak suka sangat? Bagi pada pendapat saya, sebab saya kan jenis yang suka travelling kan, so setiap kali pergi ke satu tempat itu, at least saya tahu lebih mendalam lagi kenapa tempat tu sangatlah maju. Dan juga dia punya sejarah-sejarahnya, betul kan? Ya, betul. Okey, itu dia antara pendapat-pendapat murid mengenai mata pelajaran geografi. Dan kepada anda semua, saya pasti dah tak sabar-sabar dah nak belajar bersama dengan Cikgu Fitri. Bersabar dulu. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dan kita akan mulakan kita punya kelas bersama dengan Cikgu Fitri. Selepas ini dalam Sukses SPM 20 berapa Cikgu? 2021. Ya, selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri, yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran geografi. Dan tadi Cikgu Fitri ada menyebutkan bab yang kita nak sentuh adalah taburan penduduk dunia. Dan saya pasti ramai nak tahu ni apa yang terkandung dalam bab ini. Jadi Cikgu Fitri dah bersedia ke? Okey, dah bersedia? Okey, tunjuk thumbs up sikit. Tiga. Tiga thumbs up bagi. Okey, jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Fitri. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, sama dengan kita hari ini adalah anak-anak Sarawak. Kita bawakan anak-anak Sarawak sebab saya dengar kita anak-anak Sarawak ni semua bijak dan hebat, Cikgu. Hebat. Okey, so kita paparkan kehebatan mereka itu bersama-sama dengan calon-calon SPM yang berada di rumah. Betul. Yang menonton bersama-sama kita pada hari ini. Okey. So, topik kita hari ini adalah
taburan penduduk dunia, iaitu bab yang ke-11 dalam topik geografi tingkatan 4. Okey. Okey, betul 4. Okey, 4. Okey, so kita teruskan. Apakah yang akan murid pelajari pada hari ini, okey? Termasuk yang bersama saya, bersama kita di studio dan di rumah. Okey. So kita tengok yang pertama, ada 4 sebenarnya. Yang pertama, menjelaskan konsep taburan penduduk. Konsep ni maksud. Apakah maksud taburan penduduk? Okey. So saya tak nak tanya lagi lah anak-anak ni kan, nanti kita akan terus berkomunikasi dengan mereka selepas ini. Yang kedua adalah mengenal pasti taburan penduduk padat. Ada padat, ada sederhana dan ada yang jarang. Ada tempat tak ada orang di dunia ni. Ada tempat ramai orang. Ada tempat sederhana. Tapi tak adalah jarang-jarang, kadang-kadang tak ada. Okey. Semua ada padat, sederhana dan jarang di dunia. Okey. Menganalisis faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Okey. Kenapa padat? Kenapa ada sederhana? Kenapa ada jarang? Dan yang terakhir adalah menghuraikan kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Kita ambil padat dan jarang saja. Itu ada 4 perkara yang akan murid-murid pelajari pada hari ini. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Ada apa-apa masalah? Tak ada kan? Tidak ada cikgu. Tidak ada. Okey, Jun ada soalan nak tanya tentang objektif kita pada hari ini? Setakat ni tak ada. Tak ada. Okey, so kita teruskan konsep taburan penduduk. Apa benda konsep ni? Nak tanya anak-anak ni, mungkin ada Aaron nak jawab, Jeremy ataupun Gredonia ataupun Estefania. Estefania nak jawab. Silakan. Okey. Apa yang awak faham tentang konsep? Apa benda tu? Taburan penduduk membawa maksud agihan atau sebaran dan pembahagian penduduk di atas sesuatu ruang, kawasan, wilayah, bandar, pulau dan benua. Okey, panjang lebar huraian tu. Okey, kalau markah 6 saya bagi 56. Banyak kan? Banyak cikgu. Panjang. Cuma saya ringkaskan dekat sini. Taburan penduduk bermaksud sebaran penduduk dalam sesuatu kawasan ruang atau kawasan di permukaan bumi. So kalau duduk dalam laut? Macam mana pula cikgu? Tak ada. Secara purata ni tidak adalah orang duduk dalam laut kan. Di permukaan bumi. Itu konsep maksud dia. Okay. Maksud kalau termasuklah di dunia ataupun di Malaysia, sama juga konsep dia. Maksud yang hampir sama. Okey. So kita taburan penduduk. Ni taburan yang saya sebut tadi lah. Jarang. Okey. Siapa boleh bagi jarang ni macam mana? Klasifikasi ataupun kriteria penduduk jarang ni bagaimana? Siapa? Jeremy angkat tangan tadi. Okey, silakan Jeremy. Okey. Penduduk jarang dia mempunyai bermaksud penduduk jarang bermaksud penduduk yang mempunyai kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Betul. Terima kasih. Siapa tadi? Jeremy. Jeremy pandang bawah ada apa tu? Okey, dia mempunyai penduduk kurang daripada 50 orang bagi 1 km persegi. Maksudnya dalam keluasan 1 km persegi, jumlah penduduk dia kurang daripada 50 orang. Bermaksud kawasan itu mempunyai penduduk jarang. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu penduduk sederhana. Sederhana, okey, mempunyai penduduk 50 hingga 200 orang bagi 1 km persegi. Biasanya bandar-bandar kecil, pekan, itu biasanya adalah penduduk 50 hingga 200 orang bagi 1 km persegi. Okey, dan yang ketiga adalah penduduk padat. Ini biasanya pusat bandar besar lah. Okey, mempunyai penduduk lebih daripada 200 orang bagi 1 km. Contohnya apa? Kemal lah. Saya tanya Kemal. Contoh bandar. Kuala Lumpur lah cikgu. Kuala Lumpur. Paling senang sekali Kuala Lumpur, ataupun kalau di luar negara, Bangkok. Ataupun London. London. Bangkok kat mana? Thailand. Okey. So London dekat United Kingdom. United UK. Okey. Bukan Ulu Kelang. Okey. United Kingdom. Okey, itu adalah taburan penduduk. Okey, ada soalan ke anak-anak? Okey. Murid-murid, kalau anak-anak di rumah ada soalan, boleh angkat tangan. Okay. Oh, yang dekat rumah cikgu. Dekat rumah angkat tangan. Angkat tangan. Tak nampak angkat tangan di rumah. Di studio ni angkat tangan. Mungkin siapa lagi tak bersuara tadi? Tak pernah tak nampak suara dia. Ataupun mungkin kejap lagi bila kita masuk soalan cikgu. Masuk soalan. Okey, pengiraan kepadatan penduduk. Ini penting.
Kita nak tahulah, tadi kita dah tahu konsep dia 50 hingga 200, 200 ke atas. Bagaimana kita nak kira? Macam mana? So macam mana saya tunjukkan formula dia. Dia jalan geografi pun ada macam sedikit matematik lah. Tapi kita boleh gunakan kalkulator. Okey, kalau tak ada kalkulator kita congak je lah. Baik. Okey, jangan guna congkak. Okey, kepadatan penduduk, cara dia adalah jumlah penduduk orang lah. Baik. Dibahagikan dengan luas sesuatu kawasan. Luas sesuatu kawasan. Saya bagi contoh. Contoh dia kat sini. Okey, lokasi X. X ni tak kisahlah. X lah. Nama rahsia. Okey, jumlah penduduk dia adalah 950,212 orang. Keluasan kawasan X ini adalah 7,520 km persegi. So cara kita nak kira, nak tentukan X ini sama ada dia padat, sederhana ataupun jarang. So kita nak kira lah. Formula dia adalah jumlah penduduk 950,212 orang dibahagikan dengan 7,520 km persegi. Anak-anak ada bawa kalkulator tak? Ada sediakan kalkulator kan? Ada. Cuba tekan-tekan sekejap. Berapa dapat? Dapat. Berapa dapat? Siapa dapat? 126. 100 ke 200? 126. 126 cikgu. Okey, Kata Jun. 126. Okey. So kita boleh klasifikasikan ni sebagai apa? Taburan penduduk di kawasan X ni. Sederhana padat. Sederhana padat. So sederhana padat. So dalam peperiksaan, dalam SPM contoh, berkemungkinan akan ada keluar soalan sebegini dalam soalan objektif. Okey, jadi pastikan kita ingat formula tu lah cikgu. Kita ingat formula lah. Jumlah penduduk bahagi dengan keluasan kawasan. So jangan cakap cikgu kata keluar. Tak semestinya wajib keluar, tapi berkemungkinan akan keluar. Nanti kan ramai pula tembak saya. Cikgu kata keluar, tak keluar. So cuma tolong beri perhatian. Okey, beri perhatian kepada formula ini. Sekiranya keluar, kan? Kita dah bersedia. Betul. Okey, saya teruskan lagi. Bagus anak-anak Sarawak ni. Kita bagi contoh soalan lain. Alright. Contoh soalan. So soalan ni adalah wujud dalam soalan objektif. Okey. Berdasarkan jadual di bawah, lokasi manakah mempunyai taburan penduduk padat? So dalam kepala kita tengok apakah kunci dia. Kunci soalan ni adalah ditanya tentang taburan penduduk padat. Padat mesti lebih daripada berapa ni? Anak-anak? 200 orang. Lebih daripada 200 orang. So kalau macam ni tiada pilihan lain, kita kena kira satu persatu. So mana yang dapat 200 ke atas itu menunjukkan bahawa penduduk padat. Okey, kira sekejap. Kira. Okey, siapa nak jawab? Mungkin kita minta Gridonia boleh? Gridonia. Okey. Boleh. Okey, berapa? Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D ke atau E? Ada E ke cikgu? D saja. Oh, tak ada. Okey. Gridonia? Jawapannya D. D for donkey. Berapa awak dapat? Right? Kiraan dia? 208. 208. Bagi lokasi So betul lah Z. D. Okey, 208 maksudnya lebih daripada 200. Menunjukkan bahawa kawasan Z adalah mempunyai penduduk padat yang WXY itu bawah daripada 200. 10 markah untuk Gridonia. Beri tepukan kepada Gridonia. Saya tambah. Dia dapat 10 kan. Kemar bagi 10 saya up 2. 12 markah awak dapat. Okey. So faham, ada soalan nak tanya sebelum saya teruskan? Tak ada. Okey, so kita pergi yang seterusnya, taburan penduduk dunia. Tarik nafas sikit. Boleh Okey. Siapa nak minum air boleh minum sikit, tak ada masalah. Okey, silakan minum. Okey. Taburan penduduk dunia. Alright. Ni padat. Ni lokasi dia. Biasanya kawasan yang padat, lokasinya adalah kawasan perindustrian. Faham tak apa maksud perindustrian? Apa? Faham. Apa maksud kawasan perindustrian? Mungkin Elisha boleh terangkan, Elisha? Tempat kegiatan ekonomi. Tahu. Okey, betul. Tapi kurang tepat. Okey, betul. Tak salah. Okey, kurang tepat, lebih tepat. Paling senang kita nak cerita kawasan kilang. Kawasan kilang itu kawasan perindustrian lah. Kilang macam-macam kilang lah. Jangan tanya saya kilang apa. Macam-macam jenis kilang. Sama ada kilang makanan, kilang pembuatan, jentera dan sebagainya.
Itu adalah kawasan yang bunyi padat. Kenapa padat dekat sini? Kerana ia adalah menjadi tumpuan penduduk. Banyak pekerja-pekerja kilang tinggal di sini. Menyebabkan kawasan itu menjadi padat. Contoh dekat sini adalah kawasan perindustrian Manchester di England. Oh, saya tak boleh dengar nama tu lah, cikgu. Saya sedih. Itulah CR7. Okey. Yokohama. Yokohama biasa kita jumpa apa? Bateri. Oh, ya ke, cikgu? Yokohama, bateri. Jenama bateri. Tapi sebenarnya adalah nama sebuah bandar di Jepun. Oh, betul. Okey, dia ambil sempena nama bandar. So, bateri ni dihasilkan di bandar ini, kilang tersebut. Sebab itulah nama bateri itu jenama dia Yokohama. Okey, nama bateri kereta biasa kita jumpa Yokohama. Bateri kereta. Okey. Shah Alam, ini di Malaysia lah. Ya. Shah Alam bukan sahaja kawasan perindustrian, turut menjadi kawasan pusat pendidikan. Betul. Sebab adanya ada banyak UiTM, universiti kan? kat situ, universiti kat situ. Ini adalah kawasan perindustrian. Okey. Banyak lagi lah contoh-contoh lain kan. Kalau kita sebut ke seluruh dunia, pensan pula banyak sangat. Ni saya ambil yang utama Manchester sempena Manchester. Okey, Yokohama sempena nama bateri, Shah Alam sebab tempat tinggal student-student UiTM. Okey. Yang seterusnya adalah kawasan pertanian. Okey, turut menjadi tumpuan penduduk padat. Okey, sebab pertanian, ramai orang mengusahakan kegiatan pertanian menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk. Ramai orang nak tinggal kat situ sebab dia boleh buat aktiviti pertanian, boleh mendatangkan wang, duit, mata pencarian. Okey. So contoh lembangan Chengjiang di China. Okey, lembangan Nil di Mesir. Okey, ni contohlah. Kalau kat Malaysia, dataran Kedah Perlis. Oh yeah. Tanah apa? Tanah apa dataran Kedah Perlis, anak-anak? Start pada huruf P. P. Apa P tu? P apa? Tanah Pama. Betul. Okey, apa kegiatan pertanian kat situ? Kedah Perlis. Padi. Padi. Okey, ada kadang-kadang jangan tersalah. Bila kita tanya apa tanam, dia kata tanam beras. Beras adalah hasil daripada padi. Okey, jangan tersalah. Kadang-kadang tersasul. Okey. Ini orang kampung Azhar Hilmi, cikgu. Okey. Itu contohlah. Yang seterusnya adalah bandar utama. Bandar utama adalah kawasan menjadi tumpuan penduduk. Okey, contoh Tokyo. Olimpik kan baru ni kan? Tokyo, penduduk padat di Jepun. Paris. Lama dah tak pergi Paris Mungkin setahun lepas biasa pergi. Okey. Paris kat mana? Perancis. Okey. Mbappe. Okey. Jakarta, Indonesia. Ya. Wah, keren tu cikgu, keren. Keren kan? Ya. Okey, kalau kat Malaysia? Kalau Malaysia, Kuala Lumpur. Kuching, Sarawak. Okey, Kuching, Sarawak kan? Ibu negeri Sarawak, Kuching. Betul. Kalau Sabah? Adalah apa? Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Itu contoh banyaklah kebanyakan ibu negeri di Malaysia ataupun ibu negara di negara-negara di dunia mempunyai penduduk padat. Okey. Boleh Boleh, cikgu. Boleh Okey. So saya teruskan. Okey. Boleh. Taburan penduduk dunia lagi tadi padat. Okey. Mungkin kita sederhana. Sederhana pula. Okey, sederhana. Yang pertama adalah dataran tinggi. Okey, dia bukan tanah tinggi, dataran tinggi. Sedikit tinggi. Contoh macam kat Malaysia tak adalah. Kalau kat luar negara dataran tinggi korat di Thailand. Taiwan ke Thailand, cikgu? Thailand. Okey, Thailand. Mount Popa ataupun Gunung Popa di Myanmar. Okey, ini menjadi lokasi penduduk sederhana. Dia tak padat. Orang tak ramai, orang tak sikit. Sederhana dia. Yang sedang-sedang saja. Okey. So yang sederhana lagi adalah pertanian dan peternakan. Contoh padang rumput step di Rusia dan kawasan prairie di Kanada. Okey, Kanada negara di luas. Okey, dan lepas tu kalau kita tengok dalam dokumentari ataupun cerita-cerita movie dan sebagainya, kita nampak banyak petani peladang dan sebagainya di Kanada ni. Dia satu orang tu dia ada sampai berpuluh-puluh hektar ladang gandum. Oh ya. Ni ada prairie di Kanada. Okey. Yang seterusnya adalah kawasan pembalakan. Okey. Kalau di Malaysia kawasan pembalakan dia kurang penduduk sebab dia jauh daripada kemudahan asas dan sebagainya. Tapi kalau di luar negara, contoh hutan taiga di Rusia dan hutan pokok tirus di Kanada. Okey. Ini adalah kawasan berpenduduk sederhana. Okey, anak-anak, faham Faham ke semua?
Terbaik. Terbaik. Cikgu, Okey. saya rasa time-time macam ni, cikgu, kalau kita dapat minum teh si special sedap, cikgu, kan? Best. Ais. Teh si special kan. Jadi kepada anda semua, kami nak pergi dapatkan dulu teh si special. Anda semua jangan ke mana. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Mat, teh si special 3. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cristiano Ronaldo Malaysia, Cikgu Fitri kita. Ya, Cikgu. Ya, ini kita nak sentuh taburan penduduk dunia yang jarang, Cikgu. Yang jarang, yang ketiga. Dia ada 3. Tadi kita dah sentuh tentang padat. Betul, dan juga sederhana. Dan yang terakhir, ini jarang. dia, jarang. Jadi Cikgu mungkin boleh teruskan? Okey, saya teruskan. Okey, yang ketiga, taburan penduduk dunia jarang. Jarang-jarang ni ada kat mana? Jarang-jarang maksudnya jarang orang ada kat situ. Yeah. Okey, contoh adalah kawasan iklim sejuk melampau. Tak tahan sejuk dia. Contoh dia Arktik dan Antartika. Okey, berarti kalau kita tengok, pernah tengok cerita Pingu tak? Pingu. Pingu, Cikgu. Pingu kan. Wah. Apa? Bunyi dia macam mana, Cikgu? Tak tahu bunyi pingu kan. Itu contoh kan. Orang tinggal di dalam macam cube ice tu. Betul, igloo. Igloo. Pandai kemarin ni. Bukan kaleng-kaleng orangnya. Okey. Ni contoh Arktik dengan Antartika. Arktik tu dekat Kutub Utara. Betul. Antartika Kutub Selatan. Okey, dan kawasan ini adalah kawasan yang jarang penduduknya. Taburan dia jarang. Ada orang tapi tak ramai. Yap. Okey. Satu lagi adalah kawasan tundra di Greenland, berhampiran dengan kawasan Kutub Utara lah, Greenland. Okey, Greenland ni berhampiran dengan satu negara. Tahu tak negara apa? Iceland. Iceland dia kepulauan, Greenland berhampiran dengan negara Denmark. Oh, Denmark. Denmark. Okey. Itu adalah di Greenland. Okey. Yang seterusnya adalah kawasan pergunungan tinggi. Contoh di banjaran Himalaya dan banjaran Rocky. Okey, dan gurun panas. Sejuk pun orang tak ramai, panas pun orang tak ramai. Panas ni maksudnya panas ekstrim. Ya. Okey, sebab manusia memerlukan air. So kalau panas tidak ada air lah. Kita boleh nak hidup. So gurun Sahara di Afrika dan gurun Atacama di Amerika Selatan. Okey. Amerika Selatan, benua Amerika ada 2, satu utara, satu selatan. So di Atacama ni Amerika Selatan. Iya. Okey, faham anak-anak? Saya ada soalan nak tanya. Okey. Tak ada. Saya nak tanya soalan lah. Kita tanya Estefania pula. Boleh Estefania boleh. Okey. Ready ya soalan saya ni? Perlu tak? Okey, perlu atau tidak kita ingat nama lokasi ni? At least 2 atau 3. Okey, at least 1. At least 1 atau 2. 2 atau 3 lebih baik. Okey, 1 atau 2. At least paling kurang 1 lokasi. Sebab apa, nanti bila kita nak menghuraikan soalan dalam bentuk esei, kita ada contoh. Ada nama untuk kita sebutkan. Okey, so nama tu nama lokasi ni perlu kita ingat sekurang-kurangnya 1. Tapi lebih baik 2 ataupun 3. Okey, kena ingat tu. Saya ada pesan, nanti jangan, cikgu saya tak ingat. So saya ada pesan, so tolong silakan ingat. Okey. So saya teruskan. Contoh soalan. Okey, contoh soalan. Agak-agak siapa nak jawab ni? Okey, boleh angkat tangan. Siapa yang tak jawab langsung tadi? Mungkin kita minta ketua kelas, Aaron. Okey, Aaron. Okey, boleh tak? Antara berikut, kawasan manakah mempunyai taburan penduduk padat? Apa kehendak soalan ini? Apa kehendak dia? Taburan penduduk. Okey, taburan penduduk padat. So dia nyatakan lokasi. So kita dah ingat tu Arktik. Arktik ni tempat sejuk. Ramai tak orang? Tidak. Tak ramai lah tempat sejuk. Jarang. Gurun Sahara tempat panas ekstrim. Tidak. Mount Popa, Myanmar. Gunung Popa. Okey, dia tidak padat tetapi dia sederhana. Of course lah, apa jawapan dia? Aaron. D. Yokohama, Jepun. Yokohama. Ingat bateri? Ingat Yokohama. Okey, ingat bateri. Okey. So ini bandar, nama bandar saya sebut tadi. Okey, nama bandar Yokohama di
Jepun. Ya, Aaron senyum Jepun. sikit Aaron. Jawapan Aaron. awak betul tau. Senyumlah sikit. Senyum jawab. sikit. Senyum sikit. Okey. Dia siap bagi pis lah. Jangan stres. Jawab betul, jangan stres. Alright, tepuk sikit untuk Aaron. Alright. Okey, saya sambung. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk ni. Apa sebab dia? Tadi kita tengok dah antara sebab dia adalah lokasi ataupun bentuk muka bumi dia. Okey, kita pergi tengok faktor fizikal, bentuk muka bumi lah. Kawasan yang tanah tinggi, penduduk dia kurang. Ya. Kalau kawasan tu rata, tanah pamah, penduduk dia ramai ataupun sederhana. Okey, kalau kita nak buat rumah, kita suka buat tanah pamah. Tanah yang rata. Sebab dia memerlukan kos yang sedikit. Berbanding dengan kawasan tanah tinggi, kita memerlukan kos yang lebih besar. Ya. Okey. Yang kedua adalah iklim. Okey, macam kita panas dan lembap sepanjang tahun. Ada pancaran cahaya matahari, ada hujan. So kalau tempat itu panas je, tak ada hujan. So tak nak orang duduk. Contohnya kat mana tadi? Dekat mana? Gurun. Gurun Sahara. Gurun Sahara. So tak ada orang kat situ. Okey, tanam apa pun tak hidup kat situ. Tanam orang pun mati. Okey, sebab tu tak ada orang. Ya. Okey. Tanah ni macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Si cikgu je cakap kan. Okey. Ada sesiapa? Ada. Siapa nak terangkan apa itu tanah? Tanah sikit je. Tanah ni berkaitan dengan apa? Apa menyebabkan? Siapa boleh angkat tangan? Lambat saya jawab. Okey, tanah ni contoh jenis tanah. Contoh tanah alluvium. Tanah apa cikgu? Alluvium. Okey. Tanah hitam. Oh, tanah saya dengar tanah I love you. Bukan alluvium. Okey. Ataupun tanah jenis latrik. Latrik sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Contoh. Okey. So kalau kawasan itu tanah dia tak subur, so tak ada lah orang nak duduk situ sebab tak boleh nak buat aktiviti pertanian dan sebagainya. So tidak menjadi tumpuan penduduk. Yang terakhir adalah saliran. Saliran apa? Sungai. Okey, sungai. So kalau dekat dengan saliran, kita boleh dapatkan sumber air. Betul. So akan menjadi tumpuan penduduk kat situ, menyebabkan wujudnya pertempatan dan seterusnya mempengaruhi taburan penduduk padat. Okey. So itu faktor fizikal, ini faktor manusia, ekonomi dan sosial. Ekonomi, kegiatan ekonomi lah. Kita boleh berniaga, kita boleh jalankan pertanian, kita boleh buat peternakan, kita boleh buat travelling, melancong, macam-macam menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk. Dan berkembang. Cikgu, berkembang. Kan? Okey, daripada bandar kecil jadi bandar besar. Okey. Sosial, kemudahan asas. Kalau nak pergi situ, nak jalan raya tak ada. Susah apa juga. Kenderaan pun tak boleh masuk. So orang tak nak pergi. So kurang penduduk di situ. Kalau macam contoh tadi Shah Alam kan. Apa benda pun semua boleh pergi kan. Naik kenderaan, kereta boleh, naik bas boleh, naik motor boleh, jalan kaki boleh, naik basikal boleh, semua. Okey, menyebabkan kemudahan sosial situ banyaklah. Adanya kemudahan jalan raya, ada kemudahan telekomunikasi, menyebabkan kawasan itu berpenduduk padat ataupun sederhana. Okey, kalau kawasan tu jauh di kawasan pedalaman, contohnya pedalaman Pahang, pedalaman Sarawak. Okey, anak-anak Sarawak tahulah kawasan pedalaman Sarawak sukar untuk dihubungi, maksudnya kawasan itu berpenduduk jarang. Okey, faham ya? Sebab saya nampak semua orang angguk faham ah. Okey, harap-harap ia membantu anda untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM tidak lama lagi. Alright. Okey. So, faktor yang pengaruhi penduduk, faktor governance. Governance adalah dasar kerajaan. Contoh adalah dasar kependudukan. Okey, contoh negara kita menetapkan dasar kependudukan sekian. Berapa jumlah penduduk pada tahun sekian. Contohnya, pada tahun 2100, okey, pernah dasar ini dikeluarkan. Pada tahun 2100, target penduduk di Malaysia adalah 70 juta. Sekarang baru 32 juta. Okey, itu dasar kependudukan lah. Okey, dasar kerajaan, peranan kerajaan. Okey, pembinaan bandar baharu. Kalau kita bina bandar, orang akan datang. Bila orang datang, penduduk akan menjadi ramai. Bila ramai, seterusnya mempengaruhi kepadatan penduduk. Itu dasar kerajaan lah. Kerajaan bina baru, contoh bandar baru Sentul. Okey, bandar baru Bangi. Okey, wujudnya bandar baru menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk kerana banyak peluang pekerjaan, ada institusi pengajian tinggi, kemudahan banyak. Okey, orang suka pergi kat situ. Okey, hidup senang, selesa. Okey, yang terakhir adalah proses transmigrasi. Apa transmigrasi ni? Ada yang nak jawab? John Murray. Siapa? John
Okey. Migration kah? Migration kah? Tidakkah? Okey. Tak pasti. Tak Itu. pasti. Okey, Elisha. Elisha dia dah angkat tangan dah. Alisha dah lambat. Saya. Okey, Okey. silakan Elisha. Transmigrasi tu macam dia paksa pindah penduduk. Dia paksa pindah penduduk. Paksa pindah. Masa contoh di negara jiran lah, saya tak nak sebut nama negara. Okey. Negara jiran, penduduk di satu kawasan tu terlalu ramai. Okey. So kerajaan ni mengambil satu tindakan, menjalankan proses transmigrasi, pindahkan penduduk dekat situ ke satu tempat lain yang kurang penduduk. Sebab tak nak bagi penduduk tu terlalu ramai dekat Dan satu padat, kawasan kan? yang padat tu, dia pindahkan ke kawasan yang kurang penduduk, menyebabkan kawasan yang baru tu akan menjadi sederhana padat pula. So taburan dia akan jadi sekata. Taburan akan jadi lebih sekata. Contoh soalan. Siapa dah nak jawab? Okey, kita minta Jeremy. Jeremy senyap je. Jeremy okey ke Jeremy? Okey. Apa kunci soalan ni, Jeremy? Okey, silakan Jeremy. Jeremy, apa kunci? Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk taburan di dunia. penduduk. Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Okey. Adakah A, B, C atau D? Apa pilihan Jeremy? Tanah pamah yang luas dan rata. Okey, padat Sebab tanah mereka pamah yang boleh- luas dan rata. Okey, mereka boleh? Sebab Bercucuk tanam macam tanam sesuatu dekat tempat tu. Okey. So kita tengok betul lah jawapan Jeremy tu, padat, tanah pamah yang luas dan rata. Kalau jarang, kawasan perindustrian tidak. Kawasan perindustrian, kawasan dia penduduk ramai. Kawasan beriklim sejuk, tidak. Penduduk dia jarang. Ibu negara, penduduk dia apa? Padat. Contoh Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Jakarta, ibu negara apa? Indonesia. Bangkok, Thailand. Okey, itu contohlah. Okey, contoh. Okey, saya teruskan contoh soalan yang seterusnya. Siapa nak jawab? Okey, silakan angkat tangan. Peranan kerajaan dalam menentukan taburan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, Aaron Michael. Okey, Aaron. Sila baca soalan juga ya. Apakah peranan? Apakah peranan kerajaan dalam menentukan taburan penduduk di sesuatu kawasan? Okey, jawapan awak? B. Mewujudkan kawasan pertempatan baru. Kenapa awak memilih B, Aaron? Sebab itu apa tu ni? Kenapa awak pilih jawapannya B? Sebab kan dia memerlukan sesuatu taburan penduduk kan memerlukan sesuatu kawasan. Okey. So dia mesti perlu mewujudkan sesuatu pentempatan, tapak pembinaan, tapak pertempatan yang baru. Wujudkan kawasan pertempatan baru. Contoh saya sebut tadi bandar baru. Okey, menggalakkan orang pergi kat situ. Ini contoh soalan esei sikit lagi. Okey, huraikan faktor-faktor. Apa kunci soalan ni adalah dia suruh huraikan. Bila hurai, dia akan tanya apa yang perlu dihuraikan adalah taburan penduduk padat. Huraikan faktor yang mempengaruhi penduduk padat dan markah dia 6. Banyak 6 markah. So bila jumpa soalan macam ini, soalan huraikan, apa yang perlu kita jawab adalah fakta, huraian, contoh. Kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada contoh. 6 markah biasanya 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Tapi saya suka jawab lebih. Kenapa? Takut terkucil, kita boleh cover balik. Okey, so senaraikan sebanyak mungkin faktor dia. Cara dia, apa yang terlintas di fikiran anak-anak, murid-murid calon-calon SPM, tulis, senaraikan. Senaraikan apa yang terfikir dulu. Baru kita pergi kepada huraian dan baru kita pergi kepada contoh yang sesuai. Okey, saya ini contoh faktor fizikal, bentuk muka bumi, tanah pamah yang rata dan luas. Okey, faktor manusia, kegiatan ekonomi, pertanian. Faktor ketiga, faktor governance, dasar kerajaan, bina bandar baru. Okey. So contoh jawapan dekat sini, cadangan jawapan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi taburan penduduk padat di satu kawasan, iaitu faktor fizikal, faktor manusia dan governance. Ini ayat-ayat cinta. Maksudnya mukadimah dia. Sebelum kita pergi kepada poin-poin yang kita nak jawab tadi. Maksudnya pemeriksa dia akan tahulah, murid ni nak jawab macam ni. Nak jawab tentang soalan ini. Okey, so terus kita pergi. Saya suka calon-calon jawab ikut seperti yang saya cadangkan di sini sebab kita nak bagi jawapan kita tersusun. Okey, faktor yang pertama adalah faktor fizikal, iaitu bentuk bumi. Bentuk bumi seperti tanah pamah yang rata dan luas. Membolehkan penduduk membina kawasan pertempatan. Sebagai contoh, ini menunjukkan bahawa kita ada fakta
kita ada huraian dan kita ada contoh. Dapat 3 markah daripada 6 tadi. So yang kedua, faktor yang kedua, ada kegiatan ekonomi. Dia ada huraian di sini, kawasan berpenduduk padat kerana ia menjadi tumpuan penduduk. Contohnya, contohnya kawasan pertanian di Pulau Jawa, Indonesia. Ada fakta kat sini, ada huraian di sini, ada contoh. Dapat lagi 3. Dah berapa? 6. Tambah lagi, sebab semangat nak jawab. Ketiga, faktor governance. Dasar kerajaan seperti mewujudkan bandar baharu. Contohnya, pembukaan bandar baharu di New Delhi, India. 3 lagi. Berapa dapat? 6. 9. 9. So markah maksimum dia hanyalah? Ya, 9. Markah maksimum dia berapa? 6. 6. So kita dapat 9. So dah tak hilang markah kita. Jawab tak perlu panjang-panjang sebab bila calon jawab panjang, dia akan berulang, maka lalas calon tak tahu apa yang dia cuba huraikan. Jawab ringkas, pastikan ada faktanya, ada keterangannya dan ada contohnya. Sebab tu saya galakkan sebagai contoh. Contohnya, ni dah boleh membawa markah satu-satu tadi. Okey. Ni adalah soalan esei. Baik, cikgu. Maksudnya setiap kali kalau kita jumpa bentuk soalan huraian, cikgu, huraikan, jelaskan. Ingat FHC, iaitu fakta, huraian dan juga contoh. Baik, pada murid-murid semua, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Fitri. Alright. Okey, Cikgu. Saya ada nampak kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Apa yang Cikgu cuba nak sampaikan, Cikgu? So tadi kita tengok faktor, kita tengok kesan. Apakah yang berlaku sekiranya satu kawasan mempunyai penduduk padat, mempunyai penduduk sederhana, mempunyai penduduk jarang. Okey. Kita tengok kesan penduduk padat dan jarang di dunia. Kita tengok kesan taburan penduduk padat. Apa yang berlaku? Persaingan guna tanah. So akan menyebabkan tanah menjadi mahal. Okey, ada yang nak buat kawasan industri, ada nak buat kawasan tempatan, seterusnya boleh mempengaruhi harga rumah. Rumah akan meningkat. Itu sebab dia. Okey, sebab orang ramai. Masalah kemiskinan. Akan berlaku masalah kemiskinan, dipanggil miskin bandar. Okey, duduk di bandar padat, orang ramai, menyebabkan kita tak dapat menampung kos hidup yang tinggi, menyebabkan kita tergolong dalam golongan orang miskin bandar dipanggil. Okey, yang seterusnya adalah pencemaran sumber alam. Biasalah orang ramai, maka berlakulah pencemaran sumber alam tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang mempunyai penduduk yang sederhana ataupun jarang. Okey. Kemerosotan kualiti hidup. Okey, mungkin kita terpaksa tinggal di kawasan-kawasan setinggan, menyebabkan wujudnya jenayah dan sebagainya. Okey, itu bila penduduk ada satu kawasan ramai, akan berlakulah isu-isu seperti jenayah, kemiskinan tadi yang kita dah sebut, akan menyebabkan adanya gejala sosial di kawasan bandar ataupun di kawasan yang mempunyai penduduk padat. Okey, last, meluaskan pasaran domestik ini yang positif. Bila kawasan ramai, contoh saya ambil contoh peniaga makanan. Bila dia meniaga di kawasan orang yang ramai, so pasaran dia lebih luas. Orang yang membeli lebih ramai berbanding dengan orang meniaga di kawasan berpenduduk jarang. Orang kurang membeli sebab orang tak ramai. Okey, ini yang positif lah. Yang atas ini lebih kepada yang negatif. Okey. So kita tengok kesan taburan penduduk jarang. Tadi padat, ni jarang. Sumber alam terpelihara, orang tak ramai. So udara bersih, segar. Okey. Perkembangan ekonomi yang perlahan sebab tak banyak kegiatan ekonomi yang berlaku di situ. Okey, infrastruktur terhad, kurang jalan raya ada tapi asas saja. Okey. Kemudahan apa lagi? Bekalan elektrik, air yang sederhana, capaian internet yang perlahan. Okey, sebab tumpuan diberi kepada penduduk ramai. So kalau luar bandar ataupun kawasan yang penduduk jarang ni kurang tumpuan oleh
organisasi tertentu, okey, menyebabkan kemudahan infrastruktur kat situ terhad. Okey. Itu contoh soalan esei last sebelum kita habiskan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Jelaskan kesan sosial, suruh jelaskan. Sama juga macam tadi, huraikan. Ini jelaskan. Okey. Kesan sosial dan ekonomi kepada kawasan yang mengalami taburan penduduk jarang. Okey, markah dia 6. Sama juga fakta huraian contoh. Okey, senaraikan sebanyak mungkin kesan dia. Okey, boleh tak anak-anak senaraikan kesan? Saya bagi satu contoh. Kekurangan kemudahan asas. Lagi apa? Siapa lagi? Sumber alam dapat dipelihara. Sumber alam dapat dipelihara. Okey, betul. Saya tambah. Kekurangan tenaga kerja. Lagi? Infrastruktur terhad. Infrastruktur terhad. Okey, pemilikan tanah yang lebih luas. Orang tak ramai, kita boleh memiliki tanah yang lebih banyak. Okey. Tadi saiz pasaran kecil. Tadi kan kalau kawasan penduduk padat, pasaran dia luas. Kalau penduduk jarang, pasaran dia kecil. Okey. So, kita dah senarai dah apa faktor dia. Barulah kita ubah kepada ada fakta, ada huraian dan ada contohnya. Saya bagi contoh dekat sini. Seperti mana tadi ayat-ayat mukadimah awal. Okey, menarik perhatian guru untuk mengenal pasti bahawa calon ini menjawab soalan. Okey. So, kesan pertama, saya suka mulakan dengan yang pertama. Kalau faktor yang pertama. Kalau kesan yang pertama. Okey. Kekurangan kemudahan asas. Okey, ni huraian, ni fakta dia. Di bawah ni adalah huraian. Sebagai contoh, kekangan pembinaan jalan raya. Okey, contoh dia kerana bentuk bumi yang tidak sesuai. Okey, itu adalah sosial, kemudahan asas. Okey. Yang kedua adalah kesan kedua ialah sumber alam dapat dipelihara. Ni fakta dia. Huraian dia, sumber alam dapat dipelihara kerana kurang berlaku pembangunan di kawasan tersebut. Contohnya ni huraian, ini contoh 3 markah. The last one, yang ketiga sama juga, kekurangan tenaga buruh. Orang tak ramai, menyebabkan berlaku kekurangan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, hanya akan menyebabkan kegiatan ekonomi seperti pertanian tidak dapat dijalankan semaksimum mungkin. Okey, yang ni saya tak bagi contoh sebab ni dia boleh wujud kegiatan ekonomi seperti pertanian. Ini boleh dijadikan sebagai contoh. 3 markah lagi. Dapat apa? 6 markah. 9 markah tapi kita maksimum boleh bagi 6 markah. Anda dapat 12. Tadi dapat 6 markah, ini dapat 6 markah. So senang sebenarnya dapat markah, tahu. Tapi kalau nak jawab fakta huraian contoh ni, kena pastikan calon-calon tahu apa dia kesan dia. Kalau ditanya kesan, tahu kesannya. Kalau tanya faktor, tahu faktornya. Baru boleh macam ni. Kalau tak tahu faktornya, tak tahu kesannya, tak boleh nak jawab fakta huraian contoh. Tak ada ilmu. Tak ada pengetahuan kat situ. So cara dia adalah baca dan cuba untuk ingat. Okey, tu sahaja. Yang ni macam mana pula cikgu? Yang ini good luck. Selamat maju jaya. Okey. Ini macam mana nak jawab cikgu? Ini tak ada soalan. Okey. Alright. Jadi mungkin ada murid-murid kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang Kuching Sarawak nak berikan rumusan apa yang kita dah belajar dah daripada awal tadi sehinggalah sekian, terima kasih. Good luck. Ada sesiapa? Nak sesiapa berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini? Apa yang kita belajar hari ini? Jeremy, mungkin? Apa yang kita semua pelajari pada hari ini ialah kita dapat mengetahui bahawa dekat dunia ni tidak semestinya mempunyai sederhana ataupun jarang saja penduduk, tetapi banyak. Dan kita juga boleh mengetahui jenis-jenis tanah dan sebagainya. Itu dia cikgu. 100 markah untuk Jeremy. Okey, mungkin ada sesiapa murid lain nak tambah apa yang Jeremy perkatakan tadi? Atau okey, semua dah faham? Ada soalan nak tanya? Mungkin ada sebarang soalan nak tanyakan kepada Cikgu Fitri kita? Kalau tidak ada, mungkin cikgu boleh berikan rumusan dan juga tips cikgu. Okey, tips. Untuk bab ini, bab ini dia mungkin akan diberi tumpuan kepada bahagian objektif dan soalan esei. Dia boleh wujud dalam soalan objektif dan esei. Cuma bab ni tak banyak perkara yang perlu murid-murid ingat. Apa yang saya pesan tadi adalah tahu apa kesan dengan faktor dan contoh
Contoh tu adalah berkaitan dengan negara. Negara apa? Nama tempat. Sebab nama tempat, lokasi dan sebagainya contoh tadi, okey, boleh membantu murid mendapatkan markah yang sebanyak mungkin. Okey, maksima. Sebab kalau kita bagi contoh, kita dapat markah untuk bahagian contoh. So, contoh cara nak ingat adalah mengetahui nama-nama tempat. Nama-nama lokasi, satu ataupun dua, sebagai kita punya persediaan untuk mendapat markah yang paling baiklah. Okey, pesanan, selamat maju jaya. Buat, kalau anda buat, anda dapat. Itu saja. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fitri dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang Kuching, Sarawak. Lambai sedikit. Alright. Okey, terima kasih sekali lagi. Jadi kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran geografi, saya doakan anda semua akan mendapat keputusan yang sukses. Okey. Alright, jadi kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Stay safe. Bye-bye.